Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hari ini kita bicara tentang al-iddah, iaitulah bilangan, iaitulah kesan rentetan selepas perpisahan antara suami isteri itu ke atas perempuan. Dia ada kesan ke atas lelaki, ada kesan ke atas anak, ada kesan ke atas bekas isteri kan, perempuan, ada kesan ke atas harta. Jadi al-iddah ni kesan ke atas perempuan. Jadi bila seorang perempuan itu berpisah dengan suami dia tu kerana perpisahan sama ada talak ke ataupun fasakh ke, ataupun satu lagi apa nama dia, khulu' kan. Perempuan ni berpisah dengan suami dia sebab dia yang minta khulu' daripada suami dia kan. Ataupun dia terpaksa berpisah dengan suami dia kerana kematian kan. Jadi yang penting tu dia kini berseorangan lah, tidak ada suami lagi. Yang penting dia tak ada suami. Tak kira suami tu meninggal ke, atau suami itu ceraikan dia ke, ataupun dia sendiri yang minta cerai dengan pampasan, itu dinamakan khulu', ataupun dia ditinggalkan oleh suaminya kerana suaminya meninggal. Baik. Jadi yang penting dia telah ditinggalkan suami lah. Itu yang paling penting. Jadi dia tak boleh terus kahwin lagi. Yang penting dalam kes iddah ni ialah perempuan tu selepas ditinggal suami dengan apa cara sekalipun, dia tak boleh kahwin lain terus kan. Tak boleh terus kahwin lain. Dia kena tunggu dalam tempoh waktu tertentu. Jadi kalau dia diceraikan atau difasahkan atau dikhulu'kan, maka tempoh dia menunggu tu taklah lama sangat. Tapi kalau dia ditinggalkan oleh sebab kematian, maka di sana ada nilai estetika kan, simpati, nilai tanda simpati lah. Maka lamalah dia tunggu kan. Dia kena menunggu lebih lama berbanding kalau dia cerai hidup. Bila sebut lama, maka faham-fahamlah kita kan mengapa lama. Kerana banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan perikemanusiaan di sana. Okey, iddah. Ingat bila sebut iddah, ingat perempuan bila dah berpisah dengan suaminya, dia tak boleh terus kahwin lain. Dia kena tunggu dalam tempoh waktu tertentu. Yang waktu tertentu itulah dinamakan iddah ataupun bilangan tempoh waktu. Bilangan tempoh waktu tertentu. Bilangan tempoh waktu tertentu itu iddah. Okey. Jadi lughatan iddah ni bermakna ihsa', iaitulah kiraan. Kiraan apa? Kiraan hari yang perempuan tu perlu tunggu sebelum dia boleh kahwin lain. Itu paling penting tu. Kemudian syara'an, iddah bermakna jinsun ta'rifnya ialah dia sejenis isim, sejenis kata nama. Limuddatin muayyanatin, kata nama bagi tempoh, muddah tu tempoh, muayyanah tertentu. Jadi limuddatin muayyanah bagi tempoh yang tertentu. Tatarabbasuhal mar'atu, yang perlu tunggu oleh perempuan, yang perlu dikira oleh perempuan tadi. Yang perlu dikira oleh perempuan tadi. Dia kena kira betul-betul. Mengapa? Apa salahnya? Tak ada apa-apa masalah pun
kalau dia nak terus kahwin ke. Tapi Allah Ta'ala yang suruh, maka ia adalah sebagai satu tanda ta'abbud lillahi azza wa jalla. Walaupun ikut logik kita katakan tak ada apa-apa masalah, Allah Ta'ala yang suruh, maka kita mesti buat sebagai tanda ta'abbud, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi ismun limuddatin muayyanatin tatarabbasuhal mar'atu ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Okey, itu satu. Ataupun tafajju'an ala zawji. Tafajju' ni rasa bersedih kan, rasa bersalah dan rasa sedih, rasa tekanan kan, kepada mewujudkan rasa tekanan dan supaya suami tu nak taubat dan kembali pada bini dia. Jadi ada peluang. Jadi tempoh tu juga memberi peluang kepada suami dia tu untuk nak balik kepada isteri dia. Tafajju', rasa tekanan dan penyesalan kepada suami, dan memberi peluang supaya dia boleh balik kan. Tafajju'an ala zawj, rasa penyesalan kepada suami, penyesalan dia nak balik kan. Atau ta'akudan, atau untuk memastikan, ta'akud memastikan, min bara'atir rahim, bahawa bara'ah tu bersih rahim perempuan tu, rahim dia bersih. Memastikan bahawa rahim perempuan tu bersih daripada benih bekas suami dia. Kalau dia terus cerai, kemudian kahwin lelaki lain, kahwin terus cerai terus kahwin dengan lelaki lain, maka benih suami baru akan bercampur dengan benih suami lama, dan anak tu tak tahu anak siapa. Okey. Jadi ismun limudatin muayyanatin tatarabbasuhal mar'atu ta'budan lillahi azza wa jalla. Ini satu markah sini. Au tafajju'an ala zawji au ta'kudan min bara'atir rahim, satu markah kat sini. Okey. Jadi kita mungkin boleh hafal begini. Ismun, ismun kata nama, limuddatin muayyanatin tatarabbasuhal mar'atu ta'abbudan lillahi azza wa jalla au tafajju'an ala zawji au ta'akkudan min bara'atir rahmi. Okey, boleh. Tip dalil. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi apa tu, iddah ni masyru', ada dalam syariat, mesti ikut, kalau tak ikut berdosa. Semua yang ada dalam syariat mesti ikut, kalau tak ikut berdosa. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wallahi, dan orang-orang yang. Jadi ini isim mausul bagi perempuan, jamaah perempuan kan. Allai, allati, allawati kan, allai, allati, jadi sama je. Berarti orang-orang perempuan. Ya isna, yang telah kecewa, artinya yang telah putus, yang dah tak ada kan. Minal mahid, yang telah kecewa daripada haid, artinya yang dah putus haid dia. Min nisaikum, daripada perempuan-perempuan kamu, maksudnya kalau isteri azwaj, zaujun kan, zaujah. Tapi kalau bekas isteri biasa digunakan perkataan nisa, artinya perempuan yang telah diceraikan lah. Inirta betul, jika kamu tak pasti cara nak kira macam mana, maka iddahnya ialah fa'iddatuhunna salasatu ashhur, 3 bulan. Salasatu ashhur, 3 bulan lah iddahnya. Kalau tak tahu nak kira, kalau ada haid tu senanglah, 3 kali suci. Tapi kalau yang tak ada haid, macam mana? Maka iddahnya ialah 3 bulan. Wallai lam yahidna, begitu juga dengan perempuan yang tidak haid, yang belum haid. Artinya kalau
kahwin dengan kanak-kanak perempuan yang belum haid kemudian diceraikan, maka iddahnya sama juga, iaitu salah satu ashhur. Manakala wa ulatu al-ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun, perempuan yang hamil pula, maka ajal ataupun iddah ataupun ajal, iaitu tempoh lah. Ajal tu tempoh iddahnya ialah sehingga dia tu yadhna hamlahun, melahirkan hamilnya, anaknya. Okey. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, siapa yang bertakwa kepada Allah Taala akan memudahkan segala urusan. Jadi ini adalah dalil tentang iddah. Kalau gunakan ayat dalam surah Baqarah tu, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bil wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Boleh tak guna ayat tu? Boleh, yang penting ada perkataan iddah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, sampai situ je. Jadi kalau yang ni kita jawab sampai di sini, sampai di sini boleh tak? Jawapannya boleh. Sebab apa? Dah ada syahidnya dekat situ. Dah ada syahid, iaitu perkataan iddah. Okey. Kemudian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an al-Masrur bin Mukhramah Al-Masrur bin Mukhramah radhiyallahu ta'ala anhu anna Subai'ata al-Aslamiyah nafisat ba'da wafati zawjiha bilayalin faja'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanathu an tankiha fa'adhina laha fanukihat, maka dia dikawinkan. Al-Masrur bin Mukhramah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa seorang perempuan daripada Bani Aslam bernama Subai'ah ni daripada Bani Aslam telah nifas, iaitu melahirkan anak. Nifas ni darah yang keluar selepas melahirkan anak. Jadi dia telah melahirkan anak dia tu selepas kematian suaminya tu selang beberapa malam. Menurut riwayat 40 malam lah. Ada riwayat mengatakan 40 malam, maksudnya 40 hari lah selepas dia kematian suami, maka dia pun melahirkan anak. Selepas dia melahirkan anak tu, maka dia pun datang kepada Nabi SAW dan minta izin untuk kahwin lain. Fasta'dhanathu an tankiha, maka Nabi pun mengizinkannya. Dia minta izin kepada Nabi untuk berkahwin. Fa'adhina laha, maka Nabi pun mengizinkannya. Maka fanukihat, dia pun dinikahkan. Jadi kemungkinan dia masih muda dan cepat habis kering darah nifasnya tu, maka dia boleh kahwin, kan? Boleh kahwin. Jadi sepatutnya orang yang meninggal, suami dia tu, iddahnya ialah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Orang yang telah meninggal, suami dia tu, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi dekat sini baru 40 hari menurut riwayat lah. 40 hari. Jadi jauh lagi lah kalau nak dikira dengan 40 hari, 4 bulan 10 hari tu. Tapi Nabi dah benarkan dia berkahwin, menunjukkan bahawa iddah bagi orang yang mengandung ialah melahirkan anak dia. Seperti mana dalam ayat tadi tu, ni dalam ayat tadi ayyadhna hamlahun, melahirkan anak dia tu. Sebaik saja dia melahirkan anak, habislah iddah dia tu, boleh dia dikahwin. Boleh dikahwin lain, kan? Boleh dikahwin lain.
Walaupun baru saja dia kematian suami, kemudian dia terus beranak. Hari ini dia kematian suami, hari ini juga dia beranak, maka hari ini jugalah dia boleh kahwin. Kalau nifas dia tu, darah nifasnya telah kering kan. Kalau nifasnya belum kering boleh kahwin? Boleh lah. Bukan syarat sah kahwin tu kena kering daripada nifas. Itu dia ada, kalau ada darah nifas tu dia ada hukum lain lah. Hukum yang lain, yang penting kahwin boleh. Jadi nafasat ni berarti waladat, melahirkan anak. Baik, ajma'ul ulama ala masyru'atil iddah. Ijma' ulama mengatakan iddah tu ada dalam syariat dan ada hukum dan wajib diikut. Kalau tidak berdosa. Okey. Iddah, tempoh perempuan itu menunggu. Ada dua jenis tempoh. Dua jenis tempoh. Satu, kalau dia terpisah daripada suami dia tu dengan cara yang biasalah, iaitu sama ada dia tu diceraikan ataupun dia tu fasahkan ataupun dia tu khulu', dia minta kan. Maka itu namanya perpisahan. Cerai perpisahan semasa hidup kan. Jadi perpisahan dengan suami dalam keadaan bekas suami itu hidup lagi, dalam keadaan hidup, ataupun dia terpaksa berpisah kerana suami dia meninggal. Okey. Jadi sebut iddah, dia ada dua, iddah sebab kematian, kedua iddah sebab perpisahan. Iddah sebab kematian, iddah sebab perpisahan. Iddah sebab kematian, iddah sebab perpisahan. Iddah sebab kematian, iddah sebab perpisahan. Okey. Iddah kematian ialah allati tajibu ala man mata anha zawjuha. Wajib iddah tu disebabkan oleh matinya suami dia. Mata anha zawjuha, mati suami. Iddah perpisahan pula wajib, yang perlu dikira oleh perempuan itu, tajibu alal mar'ah, yang perlu dikira oleh perempuan itu yang telah berpisah dengan suaminya, sama ada dengan sebab fasah ataupun tolak. Fasah ataupun tolak. Jadi tolak ni boleh jadi tolak yang biasa ataupun tolak khulu'. Tolak biasa ataupun tolak khulu'. Dan mestilah selepas wati' kan. Selepas wati'. Wati' ni persetubuhan lah. Tapi kalau dia cerai sebelum wati', janda berhias lah, dia belum setubuh, kemudian cerai, maka tak ada iddah. Tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Okey, berarti dia cerai terus perempuan tu boleh kahwin lain. Okey. Okey, cerita pasal iddah kematian. Iddah kematian ni dia tiga je dia punya keadaan dia. Kira pada hamil ke tak hamil kan. Tengok perempuan tu hamil ke tak hamil. Itu je. Jadi kalau dia hamil, maka macam biasalah, sama ada sebab kematian ke ataupun sebab bukan kematian ke, iddahnya tetap juga wad'u al-hamli. Wad'u al-hamli, bi wad'il hamli. Lahir ke anak dia tu, maka habis iddah dia. Itu senang. Kalau hamil senang lah. Hamil sampai lahir. Hamil sampai lahir. Hamil sampai lahir. Hamil sampai lahir. Senang je ingat kan.
Manakala kalau tidak hamil pula, panjang, ingat tu. Kalau iddah kematian, kalau perempuan tu tidak hamil, iddahnya 4 bulan, panjang sebab ada kes simpati kat situ kan. 4 bulan, 4 ashur wa 10 ayyam, 4 hari 10 hari, 4 bulan 10 hari. Okey. Hamil itu senanglah, mana-mana pun samalah sampai dia melahirkan. Tapi tidak hamil ni bagi yang iddah kematian memang lama. 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ghairu madkhulin biha, yang tidak disetubuhi pun lama juga kerana simpati juga kan. Dia ada kes-kes yang tertentu yang lain lah, tapi secara umumnya secara mudahnya simpati lah. Walaupun dia belum dukhul, tapi dia dah jadi isteri, kan, dan dia telah mendapat harta waris, berhak mendapat harta waris daripada si mati. Jadi takkanlah terus nak kahwin walaupun dia belum madkhul biha. Dia terus kahwin dengan orang lain kerana dia kata aku janda berhias kan, kaya, mewarisi harta suami. Dia enjoy dengan harta peninggalan suami kan. Tak boleh lah macam tu. Dia dah dapat bahagian tu, maka kenalah tunggu kan, sabarlah 4 bulan 10 hari. Sebab dia dah dapat bahagian daripada harta waris kan. Begitu jugalah dengan ghairu al-hamil. Ghairul hamil. Okey. Iddatu firaq, iddah sebab perpisahan. Iddah sebab perpisahan ni ada berapa tadi tu? Sama ada dengan fasah ataupun dengan talak. Talak ni pula ada 2, talak yang biasa dan talak yang khulu' kan. Okey. Jadi sebab perpisahan tu, pertama yang senang apa dia? Hamil, ghairu hamil. Okey, hamil ni senang, yang paling senang hamil lah. Yang paling senang hamil. Hamil tu automatik dia biwad'i al-hamli, hatta wad'ul hamil. Ni paling senang lah, dah satu ingat. Kemudiannya yang perempuan biasa yang masih ada haid, 3 kali suci, 3 kali athur, salah satu athur, salah satu athar kalau kat sini ya. 3 kali suci. Manakala dalam Quran tadi disebut kalau dia dah tak ada haid, macam mana nak kira pula? Fa'iddatuhunna salah satu ashur, 3 bulan kan. 3 bulan. Okey, senang Jadi haid tak haid, satu. Haid tak haid, hamil. Atau nak senang, sebab hamil tu ada dekat di atas, kita ingat hamil, haid tak haid. Jadi ghairu hamil dia bagi pada 2. Ghairu hamil tu terbagi kepada ghairu hamil tu terbagi kepada 2. Satu yang haid, dan satu lagi satu yang haid. Kalau yang cerai hidup kan. Satu lagi yang Aisyah, yang ghairu yang Aisyah ni apa, yang tidak ada haid lah. Aisyah, itu yang bagi dekat bawah ni ya. Tapi kalau yang kematian, haid dan Aisyah ni sama aja. Sebab apa? Semuanya 4 bulan 10 hari. Okey kan. Yang ni 3 bulan. Mengapa? Sebab senang kira kan. Senang kira. Kalau yang haid ni dia kena kira suci daripada haid. Yang Aisyah ni 3 bulan terus ya. Hamil, okey, sama je. Iaitulah 4 bulan 10 hari. Tapi yang ghairu madkhul biha ni
dia tak ada iddah. Tak ada iddah. Dia cerai hari itu juga dia boleh kahwin lain. Okey. Contohnya macam dekat Saudi tu, seorang lelaki dia telah menceraikan bini dia baik sahaja selepas dia akad nikah. Jadi kalau kebetulan lah ada orang nak ganti, selepas lelaki tu ceraikan dia selepas akad nikah, kemudian majlis dah buat, dah bayar semua, duit dah habis banyak nak buat majlis, ada pula mamat seorang tu dia kata kau dah cerai, aku lah ganti, terus saya dikahwinkan. Jadi dia lelaki senang, dia sendiri kahwinkan diri dia. Perempuan wali semua dah ada, okey, set jalan, terus dia dapat lelaki baru, suami baru kan. Suami dulu dah ceraikan, selepas akad nikah orang lain ganti, dapat oleh lelaki lain. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Dia ghairu madkhul biha, dia tak ada iddah, itu jam juga dia boleh kahwin lain. Okey. Al-mutallaqah qabla dukhul biha, iaitulah ghairu madkhul biha. Allati al-mar'ah allati faraqaha zawjuha bi fasakh atau talaq qabla dukhul. Sebelum dukhul dia dah diceraikan atau difasahkan. Okey. Fala yajib 'alaiha an talzima bi ayyi iddah. Tak ada wajib iddah apa-apa. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang beriman, jika kamu kahwin dengan seorang perempuan beriman, kemudian kamu ceraikan dia terus sebelum kamu sentuh dia, maka kamu tak perlu tunggu kepada mereka itu iddah, kan? Dan okey, iddah yang mereka perempuan tu kena kira, tak payah. Famati'uhunna wasarihuhunna sarahan jamila. Gaulah mereka dengan sebaik-baik cara, kan? Okey. Habis. Wallahu ta'ala alam.